kerana dia tutup pintu nak masuk untuk mengerjakan sa'i. Tinggal satu pintu sahaja. Maka tawaf pun susah orang ramai macam haji. Kalau tuan-tuan pergi haji, lebih teruk lagi lah. Yang akan datang ni, harap banyaklah bersabar dan bersedia. Jalan kaki, hotel di belakang Masjid Hilton dah tak ada hotel lagi. Di Hotel Hilton tak ada. Belakang itu dah tak ada, jadi kataran. Jadi saya jalan dekat 1 kilometer. Pagi pergi suku 1 kilometer, balik 1 kilometer. Kena 5 kali, 10 kilometer jalan. Sedikit tentang maklumat umrah yang saya bagi. Nanti kita sambung lagi. Sila bangun, kita nak talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك dah baca rukun. Dah baca sa'i. Bab rukun haji ya. Bab rukun haji. Tuan-tuan semalam tak tahu mengajar di beranang. Malam di beranang. Di sana dia belajar bab ni. Rukun dan wajib haji. Rukun dan wajib haji adalah satu benda yang asli yang tidak berlaku dalam rukun sembahyang. Dalam rukun sembahyang ia tidak pun kebatas. Tinggal rukun sembahyang, rukun dalam sembahyang tinggal batal sembahyang. Dan itulah wajib. Itulah rukun, itulah wajib lagi dalam solat. Betul? Kalau tinggal rukun yang wajib itu, maka batal. Tetapi dalam haji, dalam rukun haji dia ada wajib haji. Rukun tertinggal batal haji. Kalau tinggal wajib haji bayar dam. Tinggal wajib haji bayar dam. Jamnya itu saman kompang ataupun IAS itu bukan saman, dia bukan saman, dia bukan kompang, dia bukan denda. Dia adalah
tabaruk, iaitu kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, kita bersedekah, kita wakaf, kita macam-macam, kita nikah, kita sedekah, jarang yang kita buat, itu termasuk dalam kategori jam kita bayar, bukan adalah satu taman. Kalau kita bangun pagi, nampak satu helai rambut pada hantar kita, bayar 5 rial. 2 helai 10 rial. 3 helai, kalau 3 helai 1 ekor kambing, 350 ke 400 ringgit 1 ekor. Tapi jangan tengok pula jatuh dekat kaki, tengok ni ada uban putih, ni hitam, ni jangan tengok, tak beli. Tapi kalau tengok pada tujuh sendiri ada selai, saya akan saja. Sebelum saya lupa, larangan dalam ihram, masa saya menjadi umrah baru ni, ramai orang buat silap. Ramai orang buat silap pakai disertan ini. Kesalahan yang pertama, perempuan memakai emas. Dia memakai tutup muka semasa berjalan tanah kabut banyak. Dia tak sedar, maka kena bayar jam. Sekali sahaja, walau pakai banyak kali. Orang lelaki boleh tutup muka kerana tidak masuk dalam larangan dalam ihram bagi orang lelaki. Kesalahan yang kedua, orang lelaki, selepas dia tawaf umrah, dia balik tidur, nak dekat takmir dulu. Boleh menengah-nengahkan? Boleh. Boleh tak takmir dulu. Tetapi dia tawaf sahaja, balik tidur. Tapi dia biasa tidur pakai seluar. Dia pakai seluar pula. Pakai ihram, limut, pakai seluar. Memakai pakaian jahit yang dalam larangan dalam ihram. Sengaja. Yang ketiga, masalah seorang perempuan, dia dalam keadaan bersih. Kita solat di Ali, Madinah. Kita nak mengerjakan umrah di Mekah, maka kita bermikat di Bir Ali. Daripada Bir Ali, mulalah kita bertalbiah sampai waktu mana kita berhenti. Sampai mana kita berhenti? Talbiah tamat apabila sampai niat tawaf. Masuk saja tawaf, habis. Niat talbiah habis. Apa yang berlaku perempuan ini? Dia sampai dalam keadaan bersih, dia tawaf, dia sa'i, dia balik rumah. Balik ke hotel jumpa saya. Tak, saya pagi tadi datang ke rumah, tidak berniat di Islam. Saya dalam keadaan bersih. Apabila saya tawaf, biasa saya sa'i, bila saya cek sa'i, saya datang diri saya. Saya buat. Saya tanya bagus juga. Saya rujuk kepada contoh rujuk. Bukan. Sekali, kalau dia bersih lama, dah melebihi 24 jam, maka dia sudah umrahnya. Kita beranggapan dia tawaf dalam keadaan bersih, tetapi bila dia sa'i dalam keadaan dia datang period. Maka sa'i boleh dalam period? Boleh. Jadi sah umrahnya, tapi tak selamat. Cara yang terbaik, tiap-tiap perempuan apabila dia dah sa'i tawaf, berhenti dulu. Kata ustaz, naik hotel, cek dulu, rehat, cek. Kalau datang, maka batal tawaf, tak payah sa'i. Tapi kalau dia tak cek, dia terus pergi tawaf, dia pergi sa'i, maka sia-sia sahaja perbuatan umrahnya. Kalau darah itu kering, kalau dia silap kira, dia kira 15 hari, 15 malam,
bagi perempuan maksimum. Paling kurang 3 hari 3 malam. Kiranya darah itu kering, maka itu dikira, mungkin dia silap kira 15 ke 16 ke, maka itu dikira dia belum silap kira, tak habis lagi. Sekiranya darah itu baru, maka itu dikira tak. Boleh faham? Orang perempuan ada darahnya kuning, merah, hitam pekat, coklat. Yang ni sila refer dengan ustazah. Dah ajar lah ustazah, dah ajar. Oh belum, nanti rujuk dengan dia ya. Kesalahan dalam ihram seperti gugur rambut dekat bantal ada 3 line, itu dia kata iktilaf. Hukumnya iktilaf. Sama ada kita sedar atau kita keruk kepala keluar, maka bayar dam. Cuma jangan cari tengok siapa punya ni, siapa punya ni. Baik, sekarang kita pergi kepada rukun haji. Rukun haji yang pertama, niat ihram haji. Saya dah cakap dah dulu, niat ihram di mana? Niat ihram di mikat. Bolehkah kita berniat ihram sebelum mikat? Boleh, tapi jaga pantang larang dalam ihram. Larangan dalam ihram kena jagalah. Bermula daripada Kelana Jaya dah boleh niat dah. Takut Pak Haji lupa, Mak Haji lupa, maka boleh niat di atas Kelana Jaya boleh, atas kapal terbang boleh, sebelum sampai Qarnul Manazil. Sampai ke peringkat dia dekat 1 jam lebih lagi nak sampai Mekah, sampai Jeddah, barulah habis. Kalau terlepas daripada tempat mikat, terlepas daripada tempat mikat, apa nak buat? Bayar jam saja, jangan bergaduh. Pasal tak berniat di mikat. Saya ada jamaah yang pergi umrah dengan saya. Tuan-tuan, untuk jangan malu-malu bertanya tentang soal remeh-temeh dalam haji. Ada orang dia malu bertanya, yang saya kata tu, dia tawaf daripada Safa pergi Marwah, Marwah balik Safa 1, Safa Marwah balik ke Safa 2, 14 kali. Pasal dia malu nak bertanya. Apabila kita tidak berniat ihram di mikat, kalau terlepas wajib haji, bayar dam. Wukuf di Arafah. Walaupun kita dalam keadaan sakit, duduk dalam ambulan, dengan tabung darahnya, tabung airnya, dia bawa kita tawaf, bawa kita pergi, maksudnya mabit, berada sementara di tak clear. Ini tak clear. Dia tahu. Oh gitu. Okey. Goyang-goyang sangat. Kita boleh berada di bumi Arafah 1 saat sahaja, 1 lahzah, sudah dikira dia kira sudah ukuf. Ada soalan semalam di Masjid Beranang, dia kata, Ustaz, perlu kita turun pijak bumi Arafah itu? Perlu? Tak perlu. Kan saya kata hari itu sampai penikmat. Kemudian kita pun sakit, pengsan tak sedar-sedar. Kalau tak sedar langsung, tidak ada ukuf bagi dia. Wajib datang rukun, tertinggal ukuf. Apa yang berlaku sekiranya dia pengsan, kita kata, mak kita dah ada di Arafah ni,
dia pun sudah Arafah, kita dah jatuh pengsan balik. Sah wukuf dia. Boleh? Dia kata, Ustaz, nak kena wukuf. Nak kena wukuf di Jabal Rahmah tu wajib ke? Tak. Hanya ramai jamaah yang pergi kat Jabal Rahmah tu. Kita duduk di rumah kita, saya melawat kemah kita, kemah haji, kemah Arafah. Bilik air tak cukup, bilik cukup. Jadi makan bersuat di Arafah kerana masalah bilik air. Bila saya melawat Mina semua kemah tak dibuang, masih ada lagi dan selesai, tapi bilik airnya tak cukup juga. Jadi cermat guna air dan jaga makan. Orang yang salah sakit perut, bawa ubat, bawa semua. Okey, sudah wukuf, kita tawaf. Bila kita tawaf? Dalam rukun, selepas wukuf kita tak tawaf. Selepas wukuf kita akan lalu di Muzdalifah melakukan wajib haji. Selepas wukuf bukan tawaf, bermalam di Muzdalifah, berada sebentar di bumi Muzdalifah, kutip batu. Berapa banyak batu nak kutip? Malam 10 melontar Jamratul Kubra 7, hari Tasyrik 11, 12, 13, kutip 7 kali 21 campur 21 campur 21 63 campur dengan 7 68. Ha? 70. Kutip lebih. Takut-takut terkutip tek kambing. Boleh tidak tak bermalam di Muzdalifah? Boleh tidak? Dengan ada sebab yang seperti sakit, seperti membantu orang sakit, seperti urusan penting, pasport hilang. Baru ni saya pergi umrah, satu jemaah pasport hilang. Apa macam tuan? Apa macam tuan nak pelik macam mana pasport hilang? Jaga pasport seperti lebih teruk jaga anak sendiri. Tidur dengan pasport. Bila hilang, kena report polis Arab, kena pergi ke kedutaan di Jeddah. Kau nak bawa kita, pihak package akan uruskan tentang kehilangan pasport antara lain. Selepas bermalam di Muzdalifah, iaitu bukan tidur, berada di bumi Muzdalifah sekejap sahaja. Pada ketika dahulu jalan sibuk, tak ada tempat berhenti. Sekarang jalan dah ada kemudahan, turun, rehat, semayang jamak Aisyah Maghrib di bumi Muzdalifah. Itu dilakukan oleh mazhab lain. Begitu juga sunnah Rasulullah sembahyang jamak kasar Maghrib Isya di bumi Muzdalifah. Kita nak ikut, kalau jemaah haji, tabung haji mengarahkan kita supaya sembahyang Maghrib dan Isya di kemah Arafah, ikut saja. Kerana diikuti kesusahan mengambil wudu
di bumi Muzdalifah. Ikut arahan tabung haji. Baik. Selepas kita berada di bumi Muzdalifah, bas semua naik bas itu bergerak ke Mina. Kita bergerak tengah malam. Kita sampai ke Mina sudah hampir pagi. Maka kita terus sahaja pergi melontar Jamratul Kubra. Jamratul Kubra, kita bas akan sampai di sini. Ini Jamratul Kubra. Jamaah tengok saja, dia pun keluar batu, baling terus. Bukan yang dekat, jamaah mesti berjalan, jumpa jamrah yang bukan lagi, jalan sampai dia titis Jamratul Kubra, baru melontar di sini. Mak dia sakit di atas bas, tak boleh nak turun, kursi roda dah payah. 7 untuk aku. Lepas tu, ini 7 untuk mak aku. Selesai. Mak dia tak payah melontar, tapi dia kata payah sangat. Ambil 7 paling kali. Tu tak sunnah, tak ikut kesempurnaan. Tu 1, 7 untuk aku, 7 untuk makcik, 7 wakil. Boleh mewakilkan melontar dengan syarat orang itu tak berpuasa. Selepas itu tuan-tuan, bila saya cerita benda ni, dulu buku tabung haji dia buat anak panah kau ni tak faham. Saya berjanji dengan tuan-tuan, saya jumpa dengan pakar rojok Ustaz Dr. Syafadi Cik Mat. Berjanji nak ambil buku, saya pergi rumah dia, saya ambil, iaitu cara mengerjakan haji umrah tertutup. Saya bercakap tadi tidak mengikut cerita rukun haji, tetapi saya cerita lepas ini nak buat apa, lepas ni apa step dia. Buku nampak macam tak cukup, ada lebih kurang 92 buku saja dah. Tapi Ustaz kata dia boleh print, insyaAllah akan siap minggu depan. Siapa yang berhajat boleh beli dengan saya. Selepas kita bermalam di Muzdalifah, kita pergi melontar Jamrah Kubra. Kenapa Ustaz tak cerita bab tawaf, sa'i, apa lagi? Pening kepala ni cerita. Selepas saja melontar Jamratul Aqabah, kita akan bermalam di Mina. Masuk kemah. Saya pergi tengoklah kemah kita. Selepas terowong yang dikatakan Mu'asim, bukan Mina, tetapi dipanggil Mu'asim Mina Mu'asim. Iaitu, kenapa pula Ustaz? Zaman saya pergi haji tahun 1988, jemaah haji Malaysia duduk di Mu'asim selepas terowong. Mereka semua datang ke tempat melontar, tunggu. Pasal bermalam di Mina, tidak bermalam di. Fatwa ulama kebangsaan dan juga fatwa ulama Arab Saudi mengatakan orang itu sembahyang jemaah sini, ni Mina, sampai perempuan belakang Mu'asim, sampai lagi Muhajir, maka dikira dia berada di dalam sah semayangnya hari Jumaat. Lepas saya semayang situ, ada semayang belakang. Kalau dia turun semayang sampai bawah tu jemaah letak sejadah, dia kira sebagai
berjemaah lah. Dia bermakmum lah. Jadi begitulah jawapannya bagi mereka yang duduk di mu'asim. Jadi kalau dia bermalam di mu'asim itu sudah dia bermalam di Mina. Jadi tak ada pertikaian lah. Bermalam di Mina 3 malam, tetapi boleh membuat nafar awal, iaitu dia balik 2 malam saja tidur. Pada hari yang kedua berniat tidak akan datang kembali ke bumi Mina, dan dia keluar semasa gurun matahari. Kenapa dia nak balik awal? Hari pertama boleh balik kerana suami nak bawa isterinya yang dah hampir datang. Maka suami cepat-cepat minta dengan tabung haji, dia jalan kaki bas, dia balik ke Mekah, suruh isteri dia tawaf, kemudian sa'i haji, tawaf, sa'i haji. Dia balik semula ke Mina, tunggu sama ada nak tunggu 2 malam atau 3 malam. Sekali lagi, suami boleh bawa isteri hari yang kedua balik terus ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, takuti isteri datang. Ini kena tahu jalan, jangan pandai-pandai buat sendiri. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama, hari pertama Rasulullah selepas melontar pada pagi itu Jamratul Aqabah, Rasulullah balik ke Mekah, tawaf, sa'i, Rasulullah balik ke Mina, melontar untuk hari kedua, hari ketiga. Dan itulah yang saya buat masa mengerjakan haji tahun 1988, iaitu datang dari Muzdalifah ke Mina, melontar, bas terus pergi ke Mekah, tawaf saja, kerana mengerjakan haji tidak, kerana orang yang mengerjakan haji ifrat boleh buat sa'i awal. Tanya tabung haji, tak iaitu ketika dia sampai sahaja tawaf hujung, tawaf selamat datang, terus sa'i haji, iaitu tertib kepada kebanyakan rukun. Dia tak tertib kerana sa'i haji dahulu. Balik saja ke Mekah, tawaf ifadah, rukun. Boleh? Baik. Setelah kita duduk 3 hari di Mina, kerja melontar pada waktu malam, waktu yang ditentukan oleh pihak Ministeri Tabung Haji, Menteri Haji dia. Bukan kita tentukan. Jamaah Asia, Indonesia, Filipina, Thailand, Mekah, lain, mereka pergi sama. Tapi kalau kita pergi dengan Tok Arab, mesti badan besar, habis kena lanyak. Setelah selesai melontar hari kedua, hari ketiga melontar pagi. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab lama, kalau nak melontar, kenapa pula hari ketiga boleh melontar pagi? Saya tanya Ketua Hakim Syari'i Malaysia, tak kenapa tuan? Hari lain melontar waktu lain, hari ketiga melontar pagi pula boleh? Dia kata kerana masyarakat umat, maslahah, orang semua dah balik, kita pagi itu bebas melontar saja, naik bas terus balik. Selesai melontar,
kita telah mengerjakan wajib haji. Selesai. Sebelah wajib haji selesai. Melontar boleh wakil, bermalam boleh sekiranya ada keuzuran. Melontar boleh carry forward malam ke-10 tu letih. Kata mak tak larat lah, hampa pi lah melontar, mak tak mau melontar. Hari kedua pun mak tak larat juga nak melontar. Hari ketiga baru larat. Maka dia carry forward. Maka dia melontar untuk 3 hari itu serentak. Boleh. Selesai melontar, bagi yang mengerjakan haji tamattu, dia balik ke Mekah, cepat-cepat tawaf dan sa'i. Kemudian barulah dia bergunting. Ulama kata yang lebih afdal sunnah Rasulullah cukur kepala orang lelaki. Dapat sunnah cukur kepala. Tapi kawan saya kepala dah botak lah. Nampak macam mana? Hanya melalui pisau cukur di atas kepalanya. Masa mengerjakan umrah yang baru ni, kata Ustaz, diorang kata kita kena gunting rambut orang dulu baru gunting rambut kita. Saya tak tahu dia dapat pendapat mana. Kalau kita gunting rambut orang tu dia gunting, dia bagi kat orang lain. Orang lain tu ambil gunting rambut lain tak. Lepas tu tak baliklah gunting tu. Yang benarnya gunting rambut sendiri, sebelah sini sekali, sebelah sini atas. Ya, jangan 1, 2, 3. Ambil sahaja gunting, pergi kepada isteri, keluarkan rambut dari peti, duduk, gunting. Sudah melepasi tahlul sani. Semasa melontar Jamratul Aqabah yang pertama, Jamratul Kubra, pada malam yang ke-10 kita tahlul, maka buka pakaian ihram, pakai pakaian biasa, sudah melepasi tahlul awal. Apa itu tahlul awal? Dia sudah melangkah Jamratul Aqabah, dia sudah ukuf, dia sudah niat ihram haji, melepasi 2 rukun, maka jadi tahlul awal. Selepas tahlul awal, 3 perkara tak boleh buat. Dia tak boleh menikah, dia tidak boleh jadi juru nikah, tidak boleh bersama suami isteri. Setelah dia balik ke Mekah, tawaf sa'i, dalam situ boleh bergunting. Dia nak gunting lagi, tak payah, kerana dia sudah bergunting pada 10 hari bulan. Jadi tak payahlah dia nak bergunting lagi. Tidak ada gunting 2 kali, sekali dia. Apabila dia sudah selesai mengerjakan tawaf dan sa'i, otomatis dia sudah melakukan tahlul tsani. Apa itu tahlul awal? Apa itu nafar awal? Apa itu tahlul awal? Apa itu tahlul tsani? Apa nafar awal? Apa nak jawab? Nafar awal apa dia? Hari ini buku tak bawa, buku hadiah. Tapi siapa jawab, saya tepak minggu depan bagi hadiah buku. Apa itu nafar awal? Orang perempuan.
nafar awal orang yang berada di dunia pada 11-12 sahaja itu dia keluar tak, dan itu juga nafar awal. Apa itu tahlil awal? Apa tahlil awal? Tahlil awal apanya? Hutang itu. Tahlil awal ialah orang yang sudah melampau zatul tahlil awal ialah orang yang sudah melontar pada malam 10 Zulhijjah, kemudian dia pun berhenti, itu tahlil awal. Apa itu nafar tani? Apa dia nafar tani? Nafar tani. Bagi nafar tani apa? Nafar tani mereka yang memilih untuk berada di bumi Mina selama 3 hari. Semua jemaah Malaysia banyakkan dia melakukan nafar tani, iaitu berada di bumi Mina selama 3 hari. Habis. Apa itu tahlil tani? Apa itu tahlil tani? Apa maksud tahlil tani? Tahlil tani adalah yang sudah melepasi segala ukur dan wajib haji. Itu dipanggil tahlil tani. Kul dan wajib haji. Bukan tertinggal batal haji, tertinggal wajib haji, bayar dam. Kalau nak tanya soalan, dia tengok kepada dia punya padu dia. Ustaz, saya sampai di mikat, tapi saya tak semayang dengan ihram, tapi saya berniat ihram. Boleh atau tidak? Boleh. Dia boleh hanya berniat ihram, tetapi tidak semayang sunat ihram, kerana padu dia sunat semayang sunat ihram. Tak buat, kita faham, buat dapat pahala, ingat tak berdosa. Boleh tanya soalan ketika saya mengajar. Tanya terus saja. Bismillah. Di sini ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit pasal apa? Tahlil awal ni. 2 minggu lepas ada satu ustazah cakap kita boleh tahlil awal apabila sampai waktunya. Mana lepas kita melontar jamru kubra atau sebelum. Kalau kita sampai waktunya tapi kita tak melontar kan, adakah kita boleh kita buat tahlil awal pada waktu dah sampai? Bolehkah kita buat tahlil awal
perenggan tahlul awal atau sempadannya atau syaratnya. Tahlul awal, selagi kita tak melontar 10 hari bulan, tak melontar 11 hari bulan, tak melontar 12 hari bulan, tak boleh membuat tahlul awal. Begitu ya? Ya, masuk waktu lah. Masuk waktu dia pergi tahlul lah. Ada pergi melontar. Dia perlu nak cara nak mengajarkan tahlul, mesti melontar 10 pada lepas maghrib di Muzdalifah, melontar pada malam tu atau subuh itu. Bukan hari yang dia melontar pada 11 mengikut syarat-syaratnya, iaitu melontar masa waktunya melontar. Kemudian hari yang ke-12 melontar dia waktu masuk. Saya terima yang pendapat tu, barulah dia boleh keluar dari bumi untuk menyediakan tahlul awal itu, keluar daripada bumi Mina dengan berniat tidak kembali lagi ke bumi Mina sebelum menurun matahari. Itu perenggan tahlul awal. Sebenarnya dia tak melontar 10, tak melontar 11, tak melontar 12, tak boleh keluar. Tetapi kalau dia kumpul 10, 11, 12, hari ke-12 tu dia melontar 3, boleh buat tahlul awal. Tahlul akhir hanya yang 13 itu sahaja. Dia orang yang mengajarkan tahlul sani boleh carry forward, 10 tak buat, 11 tak buat, 12 tak buat, hari 13 nak melontar semua. Nafar awal. Dia tak boleh beruntung selagi dia boleh melontar. Tak boleh. Itu melontar pada 10 hari bulan. Lagi dia tak melontar, tak boleh tahlul. Itu syarat nafar awal. Jadi bagi pilihan kepada kita, bagi orang ada masalah boleh membuat nafar awal. Boleh kita minta izin tapi lagi nak bawa isteri balik ke Mekah dahulu untuk mengerjakan tawaf sa'i dia kalau sudah sampai hampir masanya. Boleh balik ke Mina. Hari yang ke-13 bagi jemaah yang membuat nafar awal, dia nak balik ke Mina, dia boleh balik ke Mina balik dengan syarat ditinggal handphone, ditinggal duit, ziarah segala yang sakit di bumi Mina. Kerana adanya di bumi Mina tidak dikira adanya di situ. Begitu juga orang yang tak bermalam di Muzdalifah dengan sebab bawa orang sakit atau dia sendiri sakit atau masalah-masalah lain. Saya nak bacakan syarat-syarat yang dibagi oleh tabung haji mengenai muzakarah haji di Kuantan baru ini. Pengecualian bermadid dengan alasan sakit yang memudaratkan hendaklah disahkan oleh pegawai perubatan dengan penuh bertanggungjawab. Betul-betul sakit boleh tidak bermadid di Muzdalifah.
Dalam mazhab Syafi'i, jemaah haji lelaki semasa dalam ihram dilarang memakaikan ihram bahagian atas yang dijahit. Ada zifra, kalau ada pingga tak boleh, atau dibutangkan. Ada jemaah haji daripada negara lain memakaikan ihram yang siap ada butang. Dilarang menggunakan jahitan getah pada bahagian pinggang. Kain ihram tak boleh pakai getah di pinggang orang lelaki. Sleeping bag yang terdapat di pasaran sekarang adalah berbeza dengan istilah kiss and noun, bermaksud atau berdasarkan ibarat yang digunakan oleh Syekh Balawi dalam kitab Burah Al-Mustarsyidin. Sehubungan itu, jemaah haji lelaki yang berada dalam ihram dilarang menggunakan sleeping bag. Kita sejuk orang lelaki tinggalkan ihram saja, aircon pula tuju kat kita pun masuk dalam sleeping bag. Sleeping bag ni dia jahit kaki kita tu sampai ke dada kita. Tak boleh, pakai selimut sajalah. Bacaan lafaz niat ihram yang dibaca semasa kursus haji umrah hanya sebagai pembelajaran dan latihan aman. Peserta tidak dianggap telah berniat haji umrah dan tidak terikat dengan larangan dalam ihram. Ada pula soalan macam ni. Dah kita main praktis belajar amali cara memakai ihram, kita pun niat ihram, adakah dikira kita sudah berihram? Mana ini baru praktikal, baru acah, belum lagi yang betul, baru rehearsal, tak diterima rehearsal. Syarikat agensi pelancongan yang mengurus jemaah umrah hendaklah memberi perhatian yang sewajarnya terhadap hukum hakam berkaitan umrah, supaya jemaah umrah dapat melaksanakan umrah dengan sempurna sebelum kembali ke tanah air, seperti mengadakan kursus ibadah umrah dan menyediakan pembimbing yang ditauliahkan oleh tabung haji. Apa benda ni? Seorang jemaah perempuan mengerjakan umrah dengan saya baru-baru ini. Mereka berniat umrah di Madinah kerana kami turun kapal di Jeddah, naik bas pergi Madinah. Dari Madinah dia berniat ihram. Bila dia berniat ihram, sampai di Mekah ada 7 hari. Bolehkah dia bersih 7 hari? Boleh. Orang perempuan 7, 8, 9, 10 baru bersih. Dia sudah berniat ihram. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya bagi orang yang mengerjakan umrah kemudian dia niat ihram? Bila niat ihram, kena mengikut pendapat Ibnu Sabil, dimaafkan bagi mereka yang uzur. Kalau tidak, kena tukar ke tempat lain pula sampai dia bersih. Dia kena tawaf sa'i apa? Jenuh lah. Syarikat mana pula nak bagi? Siapa nak nguruskan dia? Tak. Jemaah haji dinasihatkan mengambil peluang untuk menziarah makam Rasulullah dan perkuburan para sahabat, Baqi', Uhud, bagi menghayati perjuangan yang tersirat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ia juga sebagai tanda terima kasih dan cinta kepada baginda dan sahabat. Kita yang harus bercinta ni. Tetapi Arab Saudi, kerajaannya unsur iaitu tempat Nabi bersuci, di bawah datarannya telah ditot projek. Kerajaan Saudi buat projek. Nak pergi ziarah Gua Sur pun dia dah pagar dengan
simen, ada orang pecahkan masuk. Benda tu Rasulullah duduk dalam kubur tu bersembunyi, dia buat projek bawah lah. Saya ingat akan datang tak ada lagi kesan-kesan sejarah. Kubur Siti Khadijah ada batu pun dah buang habis. Masa saya pergi dulu, bakat ada kubur-kubur isteri Rasulullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk Aisyah. Azwaj Rasulullah SAW. Kalau isteri zauji, 2 isteri zaujan. Kalau banyak isteri azwaj. Jadi dia ubah batu-batu tu tak ada lagi lah. Maulid Nabi, tempat lahir Nabi ada. Yang katakan rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Osman tak buat apa pun tak nak, habis buang lah. Jabal Qubais dia buat istana. Sedangkan Jabal Qubais itu adalah salah satu jabal daripada syurga. Yang tempat Nabi, bulan turun ke tangan Nabi. Orang kafir Quraisy kata, Rasulullah, engkau betul ke Rasulullah? Tunjuk kau punya mukjizat. Maka Rasulullah panggil bulan turun, masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, belah dua, yang separuh tu wah 7 kali pada Kaabah. Kemudian bulan itu bercantum kembali, naik semula ke langit. Tetapi Jabal Qubais tu dia buat istana dia. Yang ada lagi di Uhud, dia tutup dengan cermin, pagar besi, cermin tak boleh tengok makam syuhada. Ada jemaah pecah cermin baru boleh tengok. Tak sayang langsung dia orang kepada sejarah Islam. Saya tak tahulah macam mana apa ni Saudi punya orang ni. Makam yang apa tu, kemah, iaitu Masjid 7 lah, tinggal berapa? Tinggal 4 je lah. 4 ke 3 lain dah tak ada lah. Pohon kurma yang Rasulullah tanam, pohon kurma tu beranak sampai akhir ni ada, tetapi telah dibuang oleh kerajaan Saudi. Saya hari itu berdoa ramai-ramai kepada Rasulullah di luar masjid. Tak boleh kena doa depan kiblat, tak boleh berdoa depan Rasulullah. Di mana kamu hadapkan wajah kamu, timur dan barat, tak ada masalah. Tapi yang lebih abdal doa kat kiblat lah. Kalau doa kat depan Rasulullah semua pakai doa situ, dia marahlah di depan Kaabah, di depan makam. Kami ini di luar. Jadi kita hendaklah banyak berselawat. Kelebihan solat 1000 kali ganda di Madinah hanya tertakluk di dalam Masjid Nabawi saja. Kalau tak sambung sah, tak dapat pahala 1000 kali. Berbeza gandaan pahala 100,000 kali di Mekah adalah keseluruhan tanah haram. Di Masjid Kucing lah, Masjid Jin yang mereka buang tu, Masjid Jin pun dah buang, Masjid Kucing lah dah tak ada, habis dah buang. Walau bagaimanapun perlu diberi penekanan, fadilat menunaikan solat berjemaah di Masjid Haram ada lebih tinggi nilainya berbanding di solat bangunan penginapan hotel jemaah haji. Tuan-tuan, kita turun hotel hari Jumaat, orang perempuan turun penuh depan hotel. Nak pergi depan dah ada jemaah, pergi lagi sambung sampai masjid. Hari Jumaat boleh semayang boleh dapat pahala 100,000 kali juga. Hari lain makcik rasa penat di jalan masjid aircon ada, semayang dalam hotel
mana lebih afdal, sembahyang dalam Masjidil Haram yang ada makam Ibrahim, Hijr Ismail, Pancu Mas, dataran Mekah, Tan Kaabah, daripada di hotel? Mana lebih afdal? Nak dapat 100,000 pahala semayang dalam bilik, semayang di hotel je. Boleh semayang di hotel apabila keadaan tidak mengizinkan keluar kerana dah penuh. Kerana semayang jemaah di lataran Kaabah mendapat meningkatkan kualiti solat, mendapat pahala i'tikaf dan dapat menunaikan solat tahiyatul masjid, mendapat rahmat dengan melihat Baitullah dan tempat-tempat yang mustajab di Masjidil Haram. Setiap langkah perjalanan ke Masjidil Haram adalah mendapat fadilat perjalanannya dan mengeratkan silaturahim sesama jemaah. Itulah berarti di dalam Masjidil Haram daripada semayang di luar. Jemaah Pakistan, Bangladesh, apa India, masuk dia masjid sana, pintu masjid sini, pakat duduk pukul 6.30 semayang maghrib di luar, sedangkan dalam ada tempat semayang lagi. Dia jenis Christian suka duduk luar. Dulu orang Melayu kita, dia suka duduk dekat tempat sa'i. Nak cari orang Melayu pergi tempat sa'i. Bila orang datang dia, tempat kosong lepas, kita pergi ke depan. Dia dah dia bagi jalan kat orang, dia duduk di situ juga. Yang lebih afdalnya sah yang depan pada Kaabah, bukan duduk tempat sa'i. Baik, ini adalah pesanan daripada muzakarah haji yang saya pergi di Kuantan hari itu. Ulama berpendapat, ini masalah ya, tawaf wida, dengar betul-betul. Ulama berpendapat tawaf adalah di Islam. Muzakarah bersetuju untuk berpegang kepada pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i yang mewajibkan tawaf wida. Orang dalam haid tidak ada. Perempuan dalam haid tak boleh tawaf wida. Boleh masuk masjid, tak boleh masuk masjid, duduk luar bye-bye ya. Doa golongan yang dikecualikan pada melaksanakan tawaf wida telah ia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa jika meninggalkan tawaf wada adalah dalam keadaan berikut: perempuan yang berletangan haid atau nifas, perempuan yang diletangi darah istihadah dalam tempoh haidnya, orang luka mengeluarkan banyak darah dan boleh menajiskan masjid, orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk mengangkat hadas besar, orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri atau harta bendanya, orang yang takut ditinggalkan kawan seperjalanan. Contohnya jemaah haji yang hanya dapat maklumat pengertian meninggalkan kota Mekah di saat akhir dan tidak sempat melakukan tawaf wada kerana bas akan bergerak segera. Kes ini hanya terpakai bagi yang tidak disengajakan. Orang yang berpenyakit salasal baul, air kencing yang sentiasa menipis dan seumpamanya, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf kerana kecemasan darurat dan terdesak, atau mereka ke ini sahaja yang boleh tak tawaf wida. Semasa tawaf wida dalam perjalanan, nak dia lepas tawaf wida lah, semayang sunat tawaf, dia pun jalan balik berdoa, ya Allah, jangan jadilah ziarah ini yang akhir,
dengan jadi haji yang akhir. Berikanlah aku kekuatan, rezeki, keselamatan untuk datang lagi ke bumi Mekah ini. Maka balik. Ada masa untuk sembahyang zuhur. Tak boleh tunggu waktu. Jalan terus. Jalan batik terus. Ingat Pak. Tapi dia tengok. Kamera ada. Ambil gambar. Ini gambar dalam masjid. Tak boleh. Gambar dalam masjid. Terus ada. Terus balik sampai ke hotel. Sampai hotel, bas pun ada, kawan-kawan pun ambil gambar, ambil kenangan, ambil kawan-kawan boleh mengambil gambar. Tetapi semasa perjalanan dia balik jalan dan dia nak balik ke hotel ni, naik bas. Allahu Akbar, Allah. Sampai hotel, bas pun ada, kawan-kawan pun ambil gambar, ambil pada kenangan, ambil kawan-kawan boleh mengambil gambar. Tetapi semasa perjalanan dia balik jalan dan dia nak balik ke hotel ni, nak naik bas. Allahu Akbar, Allah. Kena azab Rijma'an boleh sembahyang, tidak boleh menunggu waktu, tetapi boleh sembahyang ketika masuk waktu dalam masjid. Tidak boleh menunggu waktu, tidak boleh berleka-leka dalam masjid. Itu semasa balik daripada mengerjakan tawaf wida. Lihat. Baik. Permunian akidah. Saya sebagai khusus haji dan pembimbing ibadat haji hendaklah memberi peringatan kepada jemaah haji terhadap kegiatan yang menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah dan perkara-perkara khurafat seperti dibentangkan dalam kertas kerja pemunian akidah ibadat haji dan umrah. Tuan-tuan ya, sekarang ni macam-macam pahaman yang telah masuk Syiah, iaitu pahaman Syiah Wahabi. Wahabi dia tidak merosakkan akidah, tetapi dia bercanggah pendapat dengan kita. Wahabi tidak boleh berselawat ke atas Nabi, memuji-muji kelebihan Nabi, tak boleh sama sekali. Tidak boleh berzanji, tidak boleh maulid Nabi, tak boleh mengagung-agungkan Rasulullah, isteri-isterinya, tak boleh. Wahabi. Adakah dia rosak akidah? Akidah pendapat tak sama. Wahabi, tempat-tempat yang sejarah itu yang saya sebut tadi, bagi dia tak ada apa-apa kerana sahabat tak ziarah, dia kata. Sedangkan itu tempat yang kita nak tengok untuk mengembalikan nostalgia mana-mana perjuangan Rasulullah, isteri-isterinya, sahabat-sahabatnya, supaya membangkitkan semangat beramal kepada kita. Tapi yang ni dia halang. Dia kata buat apa tahlil yang kita pergi buat orang mati, kita tahlil buat apa?
tahlil bagi dia mati anak Adam sadaqatun jariyatun al-ilmi yuntafi'u bih. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kita. Tak baca tahlil bapa, tapi apa salahnya kita bertahlil, membaca doa, baca Quran kerana menghormati, mensedekahkan pahala tahlil tadi kepada arwah yang kita buat selalu tu. Salah tak? Salah tak baca Yasin pada arwah? Salah tak? Bagi Wahabi tak boleh. Apabila kita balik kami telah membuat amal ibadat yang berbeza dengan apa yang diamal setelah pulang suci kerana boleh menimbulkan perpecahan umat. Penyedaran dan pengamalan pahaman dan aliran lain yang berkaitan ahli sunnah wal jamaah adalah dilarang bagaimana yang diputuskan oleh Jakarta tentang kuasa fatwa kebangsaan. Tuan-tuan ya, bab akidah ni saya sengaja di masjid ni pada sebulan sekali. Bab akidah, bab tasawuf di sini. Jadi akidah ni panjang kalau kita nak bercakap. Saya pernah sebut di sini juga bab akidah tentang sifat-sifat ketuhanan. Saya duduk di Masjid Nabawi baru ni masa berumrah. Dia mengajar satu akidah. Dia memakai ayat kursi saja. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hujah yang itu. Kemudian dia pakai surah Al-Ikhlas saja. Allahu ahad, katakan Allah Ta'ala itu satu. Itu sahaja pengajian akidah dalam Masjid Nabawi. Sedangkan pengajian akidah kita, apa tanda alam itu ada? Dalil Qurannya. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala yang menjadikan bumi, tujuh lapis langit, barang dia diisinya, iaitu apa yang melata, yang tumbuh, yang terbang, itu semua ciptaan Allah dalam masa hari. Itu hujah dalam nakli Quran. Maka kata Allah Ta'ala itu berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata, kata macam mana? Wa kalamullah Musa taklima. Kalau berkata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa di Bukit Tursina dengan kesempurnaannya. Yang mana kita tahu bahwa Allah Ta'ala dengan Nabi Musa, kita pun tak ada ahli situ. Jadi kalau berkata-kata Allah Ta'ala secara lisan terus dengan Nabi Musa di Bukit Tursina dengan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu antara contoh pengajian akidah yang kata Usuluddin tu. Saya nak pegang apa yang ada dalam muzakarah ini. Tuan-tuan ingat cakap pendengar meminum dulu. Bagi mereka yang nak ambil buku, saya akan edarkan sekejap lagi. 20 rial Malaysia. 20 rial Malaysia. Bagaimana awak? Apa?
Ini package. Kalau siapa nak pergi melalui package. Package 20 lebih ke atas lah. 20,000. 20,000. Tapi muasasah pun bagus juga. Kalau kita balik makan kan. Kalau package dia dah pergi masjid dia kena balik. Saya makan kena balik. Makan dia dah dekat. Disimpankan. Kalau muasasah kita boleh makan dekat luar. Kita ambil ya. Kita ambil kan. Kalau Ustazah Ngesar dia bawa orang package 70,000 ke atas. Ustazah Umi Ngesar. Dia memang sana. Ustaz ni dia wakaf Selangor. Dia bawa wakaf Selangor. Dia buat package ni. Package. Kalau package dia ada kat sana lah. Dia minta dia bimbing lah. Dia akan bawa lah. Bawa kita hantar tak. Ya, kejap Ustaz ambil kuih. Ini mana tabung haji. Dia ada senarai. Siapa yang dapat kelulusan pergi nak ambil package, dia ada senarai nama syarikat. Kalau dia memang ambil syarikat yang ada panel ada buku. Ada lagi. Ya, oh, banyak bagi. Ada banyak lagi. Belum. Ada lagi. Dah. Ada lagi. Dia balik 30 Oh, ada lagi. Ini 2 bagi duit, bagi buku. Ini satu ya. Siapa yang nak ambil? Ambil. Ada berapa? Saya 50. 50. Mana tu? Ambil. Ya. Satu. Ambil. Saya nak satu. Ya. Ambil. Apa tadi? Saya balik 30. Saya dah. 30 balik ya? Saya balik 30. 30. Buku dah ambil? Dah ambil. 20. Kita bagi 7. Terus? Saya nak 3. Terus 3. Ya. Saya nak 7 bagi tadi yang dia bagi pagi. Ini apa? Ada kita. Kunci. Ada tu dulu. Betul. Lipat minum. Balik lah. Tak puluh lah.
Kami ulit, tanya ulit. Okey. Habis. Kamu dah benda minggu depan. Minggu depan ada lagi. Ini bekas.